Kenapa kekejaman asyik sahaja berlaku dekat bumi Gaza, bumi Palestin? Kenapa banyak pembunuhan berlaku dekat sana? Bom sana, bom bangunan itu, bom kereta itu, bom perkampungan itu dan sebagainya. Dan kenapa mereka diusir daripada tanah air mereka, diusir daripada tanah kelahiran mereka, daripada negara mereka sendiri? Jadi milik siapakah sebenarnya bumi Palestin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada di antara anda semua yang belum tahu apa isu yang berlaku sebenarnya dekat bumi Palestin, bumi Gaza dan sebagainya. Dan ada juga di antara anda semua mula nak mencari, mula nak membaca, mula tengok video itu, video ini, apa sebenarnya berlaku dekat bumi Palestin, bumi Gaza dan sebagainya. Dan saya yakin sudah ramai di antara anda semua yang sedia maklum, yang ma'ruf apa sebenarnya berlaku dekat bumi Palestin, apa sebenarnya penderitaan yang berlaku kepada rakyat ataupun kepada umat Islam di bumi Gaza. Yahudi klaim yang mereka dah selayaknya berada di bumi Palestin, dan Islam pula mengatakan kita lah adalah tuan asal kepada bumi Palestin. Kalau kita tengok sejarah, bumi Palestin ini pernah dihuni, pernah diduduk oleh kaum yang bernama Kan'am. Suatu hari ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berpindah daripada Babylon ke bumi Palestin, maka ketika itu jugalah Nabi Ibrahim mengahwini seorang lagi isteri yang kedua. Maka ketika mana berada di bumi Palestin, isteri pertama dan isteri kedua, Allah kurniakan kepada isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tak lama kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk bawa keluar isteri kedua dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih lagi kecil ke Mekah, dan tinggallah mereka berdua saja di Mekah. Dan Nabi Ibrahim kembali balik ke Palestin, duduk bersama isteri pertama dan anak kelahiran mereka yang baru, itu Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Jadi ada dua generasi, ada dua keadaan. Nabi Allah Ismail berada di Mekah, Nabi Allah Ishaq berada di bumi Palestin. Dua-dua adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itulah kaum Nabi Ishaq alaihissalam dikenali sebagai kaum Kan'am, disebabkan mereka tinggal di kota bumi Palestin. Jadi makin ramai ahli keluarga Nabi Ishaq alaihissalam, makin bercambah, makin membiak dan sebagainya. Diringkaskan cerita, maka lahirlah, sampailah ke generasi Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi kisah Nabi Yusuf ni panjang. Maka Nabi Yusuf dikhianati oleh adik-beradiknya sendiri. Maka Nabi Yusuf dibawa oleh pedagang daripada bumi Palestin ke Mesir, dan berada di Mesir Nabi Yusuf menerima ujian dan sebagainya. Dan akhirnya Nabi Yusuf mendapat satu gelaran, mendapat satu jawatan yang besar, menjadi pembesar kota Mesir pada ketika itu. Dalam keadaan Nabi Yusuf ni berada di kota Mesir, maka Nabi Yusuf memanggil saudara-saudaranya, ahli keluarganya itu Bani Israel yang berada di bumi Palestin untuk berpindah ke bumi Mesir. Kerana di bumi Mesir, raja pada ketika itu memberi keistimewaan kepada keseluruhan Bani Israel. Seluruh Bani Israel ada keistimewaannya, mendapat keistimewaannya, dapat tanah itu, dapat makanan ini, dapat hasil tanaman itu dan sebagainya. Banyak keistimewaan yang dapat kepada Bani Israel. Sampailah satu generasi, sampailah satu zaman yang mana satu raja yang sangat-sangat zalim, yang sangat-sangat laknatullahi alaih, Allah membenci mereka, adalah Fir'aun. Kerana bila lantik Fir'aun sebagai raja, maka Fir'aun membuang keseluruhan keistimewaan yang berada kepada Bani Israel, mencabut keseluruhan keistimewaan, mencabut seluruhnya bonus dan sebagainya. Sehingga kan Fir'aun pada ketika itu membuatkan seluruh Bani Israel menjadi hamba, menjadi orang suruhan, angkut barang itu, buat itu dan sebagainya. Tambah Bani Israel pada ketika itu diseksa oleh Fir'aun dan sebagainya. Dan tak lama kemudian Allah membantu Bani Israel dengan mengutuskan dua orang Nabi, iaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Dua orang Nabi inilah yang menyelamatkan Bani Israel keseluruhannya, dengan bawa keluar Bani Israel daripada kota Mesir kembali kepada kota Palestin. Yang kita tengok bagaimana asalnya nenek moyang mereka keluar daripada kota Palestin ke kota Mesir kerana ada keistimewaannya, ada air yang jernih, ada ekonomi yang baik. Tetapi bila ada masalah, bila ada provokasi, bila ada kencaman sesaan daripada Fir'aun, maka mereka dibawa ke tanah asal mereka, iaitu bumi Palestin. Maka di sana ketika mana Nabi Musa alaihissalam pergi untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah Nabi Harun sebagai menggalas tanggungjawab menggantikan Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga kaumnya. Dan ketika itulah Samiri mengajak seluruhnya Bani Israel untuk mengkufurkan Allah, mensyirikkan Allah dengan menyembah lembu. Dan semasa Nabi Musa kembali daripada munajat kepada Allah, maka Nabi Musa ni menghalau Samiri dan sebagainya, pengikut Samiri daripada kota tersebut. Maka tinggallah kaum yang betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Pernah
pernah suatu hari Zionis pergi menghadap Sultan Abdul Hamid kedua. Tujuannya adalah untuk meminta Sultan untuk menjual sedikit tanah daripada bumi Palestin. Maka apa kata Sultan? Aku tidak akan pernah sesekali menjual walaupun segenggam tanah kepada kamu, kerana itu bukan milik aku. Itu adalah tanah milik keseluruhan umat Islam. Mereka memperjuangkan berjihad demi kepentingan tanah itu dengan air mata dan darah. Dan kalau kita tengok dalam kitab Syekh Dr. Yusuf, bagaimana Dr. Yusuf mengatakan apakah kedudukan bumi Palestin sebenarnya. Yang pertama sekali kata Syekh Yusuf, yang pertama sekali adalah kiblat pertama umat Islam adalah bumi Palestin. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa adalah masjid yang ketiga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan yang ketiga adalah berlakunya Isra wal Mi'raj, ketika mana Jibril pergi menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan daripada bumi Mekah ke bumi Palestin. Dan sampai di bumi Palestin, maka Nabi ni solat di Masjidil Aqsa bersama keseluruhan para nabi dan para rasul. Dan ketika itulah selesai saya solat, maka Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Yang ketiga. Dan yang keempat, tempat ramainya bumi para nabi dan para rasul yang lahir daripada bumi Palestin. Dan kita boleh tengok bagaimana idea asal penumbuhan bumi Palestin yang telah dibukukan, yang telah ditulis oleh Theodor Herzl, kalau tak salah sebutan namanya. Mereka ni percaya bahawanya kononnya bumi Palestin ini adalah warisan daripada Tuhan mereka. Tuhan mereka memberi khusus kepada bangsa Yahudi untuk menjaga bumi Palestin. Dan pada tahun 15 Mei 1948 telah berlakunya peristiharaan negara Israel dan disokong rapat oleh Persatuan Agung BBP dengan mewujudkan negara yang dinamakan The State of Israel. Banyak cara yang telah mereka lakukan demi kepentingan mereka, demi kemahuan mereka. Mereka menghalau penduduk-penduduk dari tempat asal mereka. Mereka menyerang penduduk masyarakat setempat. Mereka membunuh sana, membunuh sini. Dan pada tahun itu jugalah seramai 750,000 orang penduduk Palestin telah dihalau daripada rumah mereka. Lebih kurang 500 lebih perkampungan yang telah dimusnahkan, yang telah dihancurkan oleh puak-puak Yahudi, Zionis dan sebagainya. Dan mereka dengan bangganya mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun tersebut. Kenapa mereka ni nak sangat bumi Palestin? Apa keistimewaan bumi Palestin yang sebenarnya? Adakah di bumi Palestin ada minyak? Adakah bumi Palestin ada kelapa sawit dan sebagainya? Tidak. Mereka ada satu kepercayaan, ada satu keyakinan, iaitu dengan kemunculan Mesis, itu sang penyelamat. Dengan mereka perlu keseluruhannya puak-puak Yahudi berada di satu negara tersebut, barulah Mesih itu muncul. Mereka juga telah membuat tembok yang sangat panjang, sekitar 700 km lebih kurang panjangnya tembok tersebut. Katanya ingin mempertahankan diri daripada serangan Islam, walhal mereka yang menyerang Islam, mereka yang menyebabkan orang menjadi anak yatim, mereka lah yang membuatkan mereka itu menjadi kehilangan anak, kehilangan ibu dan sebagainya. Mereka juga menanam penuh pokok-pokok yang hijau yang dinamakan sebagai pokok Waraqah, sehingga kan 2-3 tahun yang lepas telah berlakunya kebakaran besar-besaran di bumi tersebut, sehingga kan mereka ni sukar nak memadamkan api yang sangat-sangat besar pada ketika itu. Dan pada 29 Ramadan, ketika mana keseluruhan umat Islam tengah mengejar Lailatul Qadar, ingin menghabiskan sisa-sisa berbaki dalam bulan Ramadan, telah berlaku dua kejadian yang besar di bumi Palestin, di bumi Gaza. Yang pertama sekali, keseluruhan penduduk Palestin yang sedang solat di Masjidil Aqsa, solat tarawih di sana, mereka diusir keseluruhannya. Dan yang kedua adalah mereka menghalau keseluruhan masyarakat penduduk yang berada di perkampungan Sheikh Zarrah. Mereka menghalau keseluruhan penduduk setempat. Mereka menghalau bukan macam gini, wahai penduduk setempat, minta kosongkan tempat ini, wahai penduduk setempat, minta keluar daripada kawasan ini. Bukan. Mereka menghalau masyarakat setempat dengan penuh kekerasan, penuh penghinaan, sehingga kan mereka membunuh sana, membunuh sini, menyebabkan ada di antara mereka menjadi yatim piatu, ada di antara mereka kehilangan ibu, kehilangan ayah, ada di antara mereka kehilangan anak yang mereka sayang dan sebagainya. Semata-mata inginkan kemahuan mereka tu tercapai, semata-mata inginkan apa yang mereka nak tu capai. Cukup besar dugaan yang mereka alami. Jadi apa tugas kita? Apa yang boleh kita bantu? Ingat, sebenarnya bumi Palestin bukan memerlukan bantuan kita, tapi kita sebenarnya memerlukan bantuan bumi Palestin di akhirat nanti. Sudah pasti kita ni akan dipersoalkan apa sebenarnya yang telah kita lakukan dalam keadaan saudara-saudara Islam kita dalam penderitaan, dalam saudara-saudara Islam yang tak cukup makan dan sebagainya. Apa usaha kita? Kita bernasib baik kerana ada satu NGO yang telah membuka ruang kepada kita demi menjalankan tanggungjawab kita sesama Islam, demi menjalankan tanggungjawab sesama manusia dan sebagainya. Dan salah satu NGO yang attach kepada saya adalah Cinta Gaza Malaysia. Mereka ada wakil yang khusus, itu rakyat Malaysia yang berada di bumi Palestin. Jadi senang untuk kita dapat maklumat, senang untuk akses segala maklumat,
senang kita nak tahu apa jua yang berlaku dekat sana. Cepat maklumat yang kita akan dapat kerana mereka ada wakil dekat sana. Jadi sangat senang untuk kita salurkan bantuan kita, dan mereka juga ada buka satu tabung yang khusus buat nak membantu masyarakat bumi Palestin pada waktu sekarang. Dan saya percaya satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan orang dalam keadaan kesepitan, dalam keadaan kesusahan, maka nescaya Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Jadi apa kita tunggu lagi? Dekat ruangan komen bawah, dekat ruangan description bawah, saya ada sertakan link Facebook diorang, IG diorang dan semuanya maklumat-maklumat berkaitan dengan diorang. Saya ada sharekan dekat bawah, ruangan komen dekat bawah, dan anda terus saja pergi dan tengok apa bantuan yang kita boleh kongsikan. Tak ada duit yang banyak, kita boleh sharekan video ini. Tak ada duit yang banyak, pastikan keseluruhan ahli keluarga kita tengok video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.